Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baiklah anak-anak murid sekalian. Pada hari ini kita sambung pelajaran pendidikan Al-Quran, tafsir Al-Quran dan hadis, iaitu pelajaran 10, muka surat 55. Semua boleh buka muka surat 55. Okey. Hari ini kita nak bercerita tentang, tajuknya Hari Kiamat. Ya, kita nak bercerita tentang Hari Kiamat, iaitu termasuk di dalam rukun yang kelima, iaitu beriman kepada Hari Kiamat. Cerita pasal Hari Kiamat ni kita ada perasaan gerun sikit lah. Sebab bukan lagi gerun sikit, gerun banyak. Sebab Hari Kiamat ni adalah hari kehancuran dunia, hari di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita nak tahu apakah dia tanda-tanda berlakunya hari kiamat ni. Dia ada tanda-tandanya. Okey, tanda-tandanya ada terkandung di dalam hadis pada muka surat 55 ni yang akan Ustazah bacakan. Okey, yang mana hadis ini adalah hadis riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu hadis yang menyaksikan malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan para sahabat untuk mengajarkan mereka tentang Islam, iman dan ihsan, yang mana Ustazah dah terangkan pada minggu-minggu lalu. Okey, yang mana untuk mengajarkan mereka tentang Islam, iman dan ihsan, dan antara lain terkandung juga soal jawab. Soal jawab pada hadis tersebut ini, ada soal jawabnya. Soal jawab apa? Soal jawab malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Okey. Soal jawabnya berbunyi begini, Kita bacakan hadis. Qala fa akhbiruni 'anis sa'ah. Artinya, dia berkata, dia itu siapa? Malaikat. Khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Lalu beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu lelaki itu berkata, maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, iaitu tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, jika seorang budak perempuan iaitu hamba melahirkan tuannya. Wa antaral hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan jika anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, al-alata, miskin, ri'a asya'i, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, pengembala kambing yang saling bermegah-megah meninggikan bangunan. Kemudian lalu summan talaqa falabistu maliyan. Kemudian lelaki itu pergi. Aku diam sejenak, lalu beliau bersabda, qala ya Umar, atadri manis sa'il. Wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang menjawab itu? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Aku menjawab, aku tu siapa? Aku tu adalah Umar. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya
Dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Beginilah cerita hadis ini. Yang mana hadis ini Ustazah ulang lagi sekali secara ringkas, memberitahu kepada kita tentang malaikat Jibril yang datang bertemu Rasulullah SAW, bertanyakan tentang apakah dia tanda-tanda kiamat. Yang mana Ustazah dah terangkan tadi. Yang pertama tadi apa? Tanda-tanda kiamat. Yang pertama budak perempuan, iaitu hamba melahirkan tuannya. Yang kedua, jika anda melihat orang yang tidak beralas dan juga tidak berpakaian, miskin, kemudian pengembala kambing yang bermegah-megah meninggikan bangunan. Ini antara tanda-tandanya. Okey. Alright. Jadi apakah huraian hadis ini? Okey, hadis ini lagi sekali menceritakan tentang hari kiamat, yang mana hari kiamat ini adalah hari berlakunya huru-hara dan kehancuran seluruh alam. Semua hancur. Yang kita ada rumah, bangunan, sekolah, tempat tinggal, semuanya akan hancur. Okey, tak ada satu pun yang tinggal, ya. Dengan mudahnya saja Allah menghancurkan dunia. Semua makhluk akan dimatikan. Kemudian semua makhluk akan dihidupkan semula untuk dikira segala amalannya semasa di dunia. Segala amalan kita baik buruk akan dihidupkan kita setelah dimatikan, supaya kita ni kita nak tahu kita ni layak masuk mana, syurga ke neraka. Kita nak diberikan pembalasan oleh Allah. Okey, mereka yang berbuat baik akan diberi ganjaran pahala dan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, manakala mereka yang berbuat jahat akan mendapat dosa dan masuk ke dalam neraka. Itu pada hari pembalasan nanti setelah berlakunya hari kiamat. Okey. Jadi kita boleh lihat, ya, hari kiamat ini dia ada macam-macam nama, ada beberapa nama. Okey, kita boleh lihat pada muka surat 57. Nama yang pertama antara nama-nama hari kiamat, iaitu Yaumul Waqiah. Hari kiamat ni ada nama pertama sekali dalam bahasa Arab, Yaumul Waqiah, iaitu hari yang pasti berlaku. Dia ada nama lain. Yang kedua, Yaumus Sa'ah, masa yang ditetapkan. Yang ketiga, Yaumul Akhirah, hari akhir. Yang keempat, Yaumul Qari'ah, hari yang menggemparkan. Hari yang di mana semua orang pada ketika itu, semua orang tidak lagi memikirkan tentang kekayaan, tidak lagi memikirkan tentang harta, tentang rumah besar, nak jadi kaya, tentang anak-anak, semua itu kita dalam keadaan ketakutan, takut menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kemudian ini yang paling penting, ya, semua sekali boleh tengok. Ustazah nak murid-murid semua sebelum menjawab soalan nanti kahut, okey, awak kena tengok dulu, tengok apa lagi dia tanda-tanda kecil hari kiamat. Iaitu antara tanda-tanda kecilnya adalah banyak berlakunya zina, ya, banyak berlaku zina. Kedua, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, yang mana tanda kedua ini ada disebutkan dalam hadis tadi. Okey, di sini terdapat persoalan. Apa yang dimaksudkan dengan tanda-tanda kecil, iaitu apabila hamba perempuan melahirkan anaknya? Apa yang dimaksudkan di sini? Okey, sebab dulu-dulu semasa zaman Nabi Muhammad SAW, okey, dulu ada hamba. Terdapatnya hamba, sekarang hamba dah tak ada. Jadi maksudnya apa di sini? Okey, yang dimaksudkan adalah iaitu apabila seorang perempuan wanita melahirkan tuannya. Yang kita perlu tahu dulu dari sudut bahasa, hamba perempuan tadi disebut di dalam hadis adalah amarotah, kan? Okey, al-ammah ini bermaksud hamba wanita yang diperoleh melalui tawanan perang. Okey, yang diperoleh melalui tawanan perang dari medan pertempuran. Okey, zaman Nabi Muhammad dulu ada peperangan lah.
Jadi wanita-wanita yang daripada tawanan perang dijadikan hamba. Okey. Di sini ada disebutkan Imam Al-Nawawi mengatakan bahawa ia bermaksud akan berleluasanya perhambaan dan anak-anak yang lahir daripada hamba wanita yang disetubuhi tuan mereka, dan anak-anak ini akan menjadi tuan kepada ibu mereka sendiri. Ini pandangan daripada majoriti ulama yang memberi maksud terhadap seorang hamba wanita melahirkan tuannya. Namun ada juga pendapat imam lain, imam-imam pendapat ulama lain seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Mustafa Dib Al-Bugha yang mengatakan bahawa budak perempuan yang melahirkan tuannya itu membawa maksud kiasan, perhiasan, kata kiasan lah. Dia ada makna di sebaliknya. Makna dia apa? Iaitu perbuatan derhaka dan layanan kasar terhadap ibu bapa oleh anak-anak, seperti mana layanan kasar tuan terhadap hambanya. Sekarang kita tengoklah betapa banyak dah anak-anak sekarang, harap-harap bukan murid-murid lah yang mana mereka berlaku kasar terhadap ibu bapa. Seperti mana tuan ni, seorang tuan melayan hamba dia. Tuan ni kan dia kan pangkatnya tinggi, hamba ni pangkatnya di bawah. Jadi anak-anak ni dia melayan kasar, melayan seperti melayan ibunya ini seperti hamba. Faham tak? Itu kata pendapat daripada imam lain. Harap-harapnya kita tidak termasuklah tidak termasuk dalam golongan anak-anak yang menjadikan ibu bapa kita hamba. Nauzubillah. Ibu bapa kita patut kita muliakan. Tidak sepatutnya kita mengherdik mereka, mencaci mereka, mengarah mereka seolah-olah kita ni tuan. Jangan sekali-kali Okey, kita lihat kepada tanda-tanda yang ketiga adalah penaklukan Baitul Muqaddis. Kemudian pemimpin terdiri daripada orang yang jahil dan fasik. Orang yang jahil ni maksudnya dia tidak tahu agama, ataupun dia tahu agama tapi dia mengabaikan peraturan agama dalam memerintah. Kemudian ramai orang soleh yang meninggal dunia. Itu antara tanda-tanda kecil. Lagi apa tanda-tanda kecil yang kita ada sekarang? Antara salah satunya pada nombor 12 ini yang mengatakan banyak berlaku gempa bumi. Sekarang kita lihat, banyak tak berlaku gempa bumi sekarang? Gempa bumi, ribut taufan, kan pernah berlaku tsunami. Bermakna kita sekarang ni memang sudah berada pada fasa tanda-tanda kiamat kecil. Makna kita kena buat apa sekarang? Apa yang kita perlu buat? Kita perlu bertaubat. Awak tahu kita dah banyak dosa yang telah kita lakukan. Banyak-banyakkan bertaubat kepada Allah. Jangan sampai datang tanda-tanda besar kiamat baru awak nak bertaubat. Time tu pintu taubat sudah ditutup. Apa dia tanda-tanda kiamat besar? Mula-mula perlu tengok yang pertama sekali. Muka surat 58, munculnya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa. Yang keempat, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni apa? Binatang yang akan membuat kerosakan di bumi. Lagi apa tanda-tanda besarnya? Matahari terbit daripada sebelah barat. Tiba-tiba ada satu hari, bila awak bangun je, dunia jadi gelap. Padahal dah pukul 9 pagi, kenapa masih gelap? Kemudian selepas itu awak tiba-tiba melihat matahari selalunya terbit sebelah timur, yang ni pula terbit sebelah barat. Alamatnya itu dah tanda-tanda besar kiamat. Kita jangan tunggu sehingga tanda besar kiamat barulah kita nak bertaubat. Time itu pintu taubat kita sudah ditutup. Semasa sekarang inilah Allah telah memberikan kita banyak peringatan, banyak tanda-tanda. Jadi kita bertaubatlah sekarang. Boleh faham anak-anak murid sekalian? Akhir sekali Ustazah nak beritahu. Murid-murid sebelum jawab soalan kena lihat muka surat 59.
Okey, Ustazah nak awak hafal erti perkataan. Yang pertama sekali, as-saah. Maksudnya apa? Hari kiamat. Mal mas'ulu, tidaklah yang ditanya. Bi'a'lam, lebih mengetahui. Minas sa'il, daripada yang bertanya. Amaratiha, tanda-tandanya. Okey, hafal sekurang-kurangnya 1, 2, 3, 4, 5. Sekurang-kurangnya 5 lah. 5 perkataan. Nanti awak hafal dulu, awak baca dulu. Okey, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nanti Ustazah awak kemudian barulah awak boleh menjawab soalan. Okey. Harap-harap murid-murid dapat mengulang kaji dan dapat bukan setakat mengulang kaji tetapi mengingati dan memanfaatkan, beramal. Lahirkan rasa takut. Lahirkan rasa takut, lahirkan rasa benar-benar ikhlas ingin menimba ilmu. Untuk siapa juga? Untuk diri kita sendiri. Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.